Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Saya Cikgu Nur Faizah binti Ibrahim dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Pada pagi ini saya akan menerangkan kepada murid-murid sekalian berkenaan dengan sejarah tingkatan 4 KSSM, iaitu bab 7 yang membincangkan tajuk usaha ke arah kemerdekaan. Okey, pada hari ini cikgu berharap pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini murid-murid semua dapat memerihalkan latar belakang idea negara merdeka, dan seterusnya pelajar juga dapat menerangkan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, dan murid-murid semua dapat menerangkan tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Okey, apakah intipati pelajaran kita pada hari ini? Jadi pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada dua subtopik di dalam bab 7 ini, iaitu 7.1 latar belakang idea negara merdeka, dan yang keduanya ialah tentang jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kedua-dua topik ini adalah sangat penting dalam kita memahami bagaimanakah boleh tercetusnya penubuhan idea sebuah negara yang merdeka. Okey, seterusnya, cikgu nak bawa murid-murid semua lihat pada 7.1, iaitu latar belakang idea negara merdeka. Okey, bagaimana idea negara merdeka ini boleh tercetus dalam kalangan penduduk di negara kita, terutamanya dalam kalangan para cendekiawan yang terdapat di negara kita. Okey, antaranya ialah perkembangan politik antarabangsa dan serantau yang mempengaruhi gelombang politik negara kita. Daripada perkembangan politik antarabangsa inilah benih-benih kesedaran tentang pentingnya idea negara merdeka telah timbul dalam kalangan penduduk di negara kita. Sebab apa yang telah para pelajar belajar sebelum ini, kita dapati negara kita menghadapi masalah yang besar, terutamanya apabila Jepun menjajah negara kita, kemudian diikuti oleh keganasan pihak komunis, dan perkara-perkara tersebut telah memberi impak yang sangat besar, yang sangat perit kepada penduduk di negara kita. Okey, untuk pengetahuan murid semua, sebenarnya idea tentang penubuhan negara merdeka ini telah tercetus semenjak tahun 1938 lagi. Yang mana kita dapati pada tahun 1938 lahirnya satu parti politik, iaitu Kesatuan Melayu Muda di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Walaupun pada masa ini Ibrahim Haji Yaakob dia memperjuangkan kemerdekaan ini melalui konsep Melayu Raya. Tetapi pada masa itu, kita dah ada satu semangat ingin membebaskan negara kita daripada pihak penjajah. Yang mana penjajah yang menjajah negara kita pada masa itu ialah pihak British. Dan kita juga mendapati bahawa Ibrahim Haji Yaakob ini telah bekerjasama dengan pihak Jepun semata-mata untuk meminta bantuan daripada Jepun membebaskan negara kita daripada cengkaman penjajahan British. Okey, hal ini kerana Jepun pada masa itu telah menjanjikan kepada pihak penduduk tanah Melayu bahawa kita sesama negara Asia haruslah membantu negara Asia untuk membebaskan diri daripada penjajah. Okey, seterusnya kita tengok pada tahun 1945. Okey, pada masa ini negara kita dijajah oleh Jepun. Lahir satu parti politik, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bustaman, yang mana perjuangannya adalah meneruskan lagi perjuangan yang dilakukan oleh Ibrahim Haji Yaakob sebelum ini. Okey, mereka juga menggunakan konsep Melayu Raya dan menggunakan slogan Merdeka, sebab mereka sedar bahawa merdeka itu adalah satu usaha untuk mendaulatkan hak rakyat, tidak kiralah dari aspek politik, ekonomi, agama, sosial ataupun budaya. Okey, seterusnya, idea-idea tentang penubuhan negara merdeka ini tidak terhenti di situ sahaja. Kerana kita lihat pada tahun 1946,
Okey, terdapat banyak parti-parti politik telah tumbuh pada tahun tersebut, yang mana antaranya ialah 6 yang utama, antaranya ialah Angkatan Pemuda Insaf ataupun API di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam, yang mana matlamatnya ialah untuk menanam semangat kebangsaan dan semangat kerjasama dengan kaum-kaum lain yang terdapat di negara kita. Okey, pada masa ini mereka masih lagi berpegang kepada konsep Melayu Raya, dan slogan yang digunakan masih lagi slogan merdeka, sebab matlamat kita pada masa ini yang kita nampak ialah nak bebas, iaitu nak merdeka. Okey, seterusnya kita tengok pada tahun tersebut juga telah lahirnya Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Okey, idea tentang penubuhan negara merdeka ini bukan hanya berlaku di tanah Melayu sahaja, tetapi merebak juga ke kawasan-kawasan lain yang kita tahu, termasuklah Sarawak, Sabah dan sebagainya. Okey, yang mana Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ini yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah telah meminta Sarawak membebaskan pihak Brooke membebaskan Sarawak daripada cengkaman Raja Brooke tu. Okey, seterusnya kita tengok pula penentangan juga berlaku di Sibu Sarawak, yang mana ia dipimpin oleh Rosli Dobi ni. Okey, yang mana ia dipimpin oleh Pergerakan Pemuda Melayu Sibu. Okey, dalam perjuangan ini kita dapati dekat Sibu telah lahirnya satu pertubuhan yang sulit, iaitu kita namakan Pakatan Sulit Rukun 13 yang diketuai oleh Rosli Dobi, yang mana Rosli Dobi pada kemuncak kejadiannya telah menunjukkan kebencian terhadap kolonial British dengan membunuh Sir Duncan Stewart yang menjadi pemimpin Sarawak pemimpin Sibu pada masa tersebut. Okey, seterusnya pada tahun tersebut juga telah lahirnya UMNO ataupun United Malay National Organisation di bawah pimpinan Datuk On Jaafar. Yang mana kita tahu Datuk On Jaafar adalah salah satu orang Melayu, salah seorang orang Melayu yang sangat memberi sumbangan yang besar kepada proses lahirnya semangat untuk mencapai kemerdekaan. Okey, dan UMNO juga telah berpegang kepada slogan Hidup Melayu, yang mana UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan juga kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, dan yang seterusnya kita dapati pada tahun 1946 juga telah tertubuhnya Parti Kebangsaan Melayu Labuan di bawah pimpinan Tengku Nordin dan juga Zakaria Gan. Okey, pada masa tersebut pemimpin ini tidak mahu bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada pihak British. Okey, dan mereka menggunakan slogan Hidup Melayu Merdeka. Okey, begitu juga dengan ini kita tengok pada tahun 1946 juga lahirnya wujudnya parti politik yang dikenali dengan nama Malayan Indian Congress. Okey, dan parti politik ini diasaskan oleh John TV. Jadi cikgu rasa semua murid tahu parti politik ini adalah mewakili kaum India di tanah Melayu, yang mana kaum India pun mereka menegaskan bahawa mereka inginkan kewarganegaraan yang tunggal supaya mereka dapat melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Okey, seterusnya pada tahun 1947. Okey, sebelum tadi cikgu nak terangkan 1946 kenapa lahir begitu banyak parti politik. Okey, antara sebabnya ialah keperitan yang dilalui oleh penduduk tanah Melayu semasa zaman penjajahan Jepun dan juga pada zaman penjajahan pada zaman komunis dan seterusnya diambil alih oleh BMA. Okey, kenapa? Kerana keperitan itulah yang mengajar
penduduk di negara kita supaya tidak percaya lagi kepada kuasa-kuasa asing, kerana kuasa-kuasa asing ini walaupun mereka menjanjikan bulan bintang, menjanjikan kemerdekaan kepada penduduk negara kita seperti mana yang dilakukan oleh Jepun, tetapi sebenarnya mereka ni sebenarnya adalah sama. Selagi namanya orang luar, selagi namanya kuasa asing, sudah tentulah mereka ada sesuatu yang ingin mereka inginkan daripada kita. Okey, jadi keperitan inilah yang mengajar kita supaya bersatu dan mengajar kita supaya aktif dalam berpolitik, supaya kita dapat menentang perkara-perkara seperti ini. Okey, seterusnya kita tengok pada tahun 1947 lahir pula Hizbul Muslimin. Yang mana Hizbul Muslimin ini ialah parti Islam yang pertama di tanah Melayu. Okey. Hizbul Muslimin ini adalah antara salah satu golongan ataupun parti politik Islam yang tidak senang dengan asas perjuangan, yang tidak senang dengan pihak British, yang mana pihak British juga tidak suka kepada Hizbul Muslimin ini, menyebabkan Hizbul Muslimin diharamkan. Okey, seterusnya kita tengok parti politik yang seterusnya ialah pada tahun 1949 lahirnya pula Malayan Chinese Association. Tadi kalau kita jumpa MIC, sekarang ni kita tengok MCA, mewakili kaum Cina yang terdapat di negara kita. Pemimpin parti ini ialah Tan Cheng Lock, yang mana MCA juga mempunyai tugas untuk menjadikan tanah Melayu yang berbilang kaum dan juga berdemokrasi penuh. Okey, dekat sini kita nampaklah sama ada India, Melayu ataupun Cina, semua pemimpin ini telah mempunyai kesedaran untuk membebaskan negara daripada cengkaman penjajah. Okey, seterusnya kita tengok pada tahun 1951 lahir pula Parti Islam Setanah Melayu, hari ini dikenali dengan nama PAS. Okey, yang mana PAS ini mereka juga memperjuangkan tentang kemerdekaan, tetapi mereka tambah satu elemen dalam perjuangan mereka, iaitu idea penubuhan negara Islam. Okey, parti ini dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, seterusnya kita tengok pula parti yang terakhir, iaitu parti yang lahir pada tahun 1951, iaitu Parti Independence of Malayan Party di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar. Okey, setelah Dato' Onn Jaafar keluar daripada UMNO, beliau telah menubuhkan IMP. Okey, kenapa beliau menubuhkan IMP? Kerana beliau sangat cintakan perpaduan kebangsaan dalam semua kaum yang terdapat di negara kita. Okey, daripada pelbagai parti politik yang lahir di negara kita ini, dapatlah kita simpulkan bahawa idea negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan bebas daripada kolonial British. Okey, tak kiralah orang Melayu, pemimpin Cina, pemimpin India, pemimpin di Sabah dan juga Sarawak. Mereka ada satu idea, iaitu adalah penubuhan sebuah negara merdeka. Okey, seterusnya kita tengok walaupun wujud pelbagai idea negara merdeka, tapi matlamat mereka adalah sama, iaitu ingin mencapai kemerdekaan. Kalau kita tengok parti-parti yang bersifat Islam, mereka inginkan sebuah negara Islam. Tetapi intipati yang paling besar yang kita belajar, matlamat mereka adalah satu, iaitu untuk mencapai kemerdekaan negara. Okey, daripada parti-parti politik yang kita belajar sebentar tadi, okey, kita dapati perjuangan itu sudah bermula. Matlamat pun sudah ada. Tetapi kita jangan lupa, dalam usaha kita mencapai sesuatu matlamat, pasti ada pelbagai halangan dan juga pelbagai rintangan. Dan di antara perjuangan dan juga matlamat itu, telah ada satu tembok yang sangat keras yang harus ditumbangkan, yang harus dihancurkan sebelum kita dapat menikmati kemerdekaan. Okey? Jadi sebelum cikgu teruskan kepada subtopik yang seterusnya, sebelum itu cikgu nak kita semua
cek dulu apa yang kita belajar dengan melakukan uji minda ringkas. Kita tengok adakah murid-murid semua faham apa yang dipelajari pada hari ini ataupun belum sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita. Okey, kita tengok checklist uji minda kita yang pertama. Okey, Ibrahim Haji Yaakob ialah pemimpin Kesatuan Melayu Muda. Betul atau salah? Okey, kalau murid-murid semua masih ingat, jawapannya ialah betul. Okey, seterusnya kita tengok uji minda yang kedua. MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di Tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk memerdekakan Tanah Melayu. Okey, jawapannya ialah betul atau salah? Okey, jawapannya betul. Okey, seterusnya kita tengok pula uji minda yang seterusnya. Parti Kemerdekaan Melaya IMP diterima oleh semua kaum. Okey, murid-murid rasa jawapannya betul ataupun tidak? Okey, apa kata kalau cikgu kata ya? Oh, jawapannya salah. Kerana kita tahu IMP ditubuhkan oleh Datuk Onn Jaafar adalah untuk semua kaum. Okey, seterusnya kita tengok uji minda yang terakhir saya rasa. Penubuhan Rukun 13 membuktikan kebencian pergerakan pemuda Melayu Sibu terhadap kolonial British. Okey, jawapannya ya, kerana kita dapati berlaku pembunuhan di Sibu kerana perasaan benci penduduk tempatan, iaitu yang diketuai oleh siapa? Okey, murid-murid masih ingat? Okey, yang diketuai oleh Rosli Dobi. Okey, seterusnya kita masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu berkaitan dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, dalam bab subtopik ini, cikgu akan terangkan 3 perkara, iaitu tentang penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, dari segi keanggotaan dan juga peranan yang dimainkan oleh jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, yang pertama, kita tengok dahulu kenapa jawatan kuasa hubungan antara kaum diperkenalkan. Okey, antara puncanya ialah ketegangan hubungan antara kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua. Okey, seperti mana yang cikgu ulas sebelum ini, selepas Perang Dunia Kedua, negara kita mengalami masalah berkaitan dengan pendudukan, masalah tentang komunis dan sebagainya. Okey, seterusnya, pemimpin pelbagai kaum dan juga pihak British menyedari bahawa perpaduan kaum adalah sangat penting. Dan yang ketiganya ialah kemerdekaan akan diberikan oleh British sekiranya wujud kerjasama antara kaum. Okey, daripada ketiga-tiga faktor ini kita dapati British telah meletakkan satu syarat, iaitu kemerdekaan akan diberikan sekiranya wujud kerjasama antara kaum. Okey, disebabkan 3 perkara inilah perundingan antara pemimpin kaum telah dijalankan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial demi berkerajaan sendiri. Okey, seterusnya kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun dikenali dengan Communities License Committee, CLC, yang ditubuhkan pada tahun 1949. Okey, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ini adalah bertujuan untuk mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Dan yang keduanya ialah untuk membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Dan yang ketiganya untuk mewujudkan keadaan harmoni,
muhibah dalam kalangan penduduk negara ini. Okey, dan moto kepada penubuhan CLC ini ialah kesamaan dan keadilan untuk membentuk untuk penduduk tanah Melayu. Kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Okey, seterusnya kita tengok dari segi keanggotaan. Okey, siapakah yang menjadi anggota Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum? Okey, kita tengok gambar rajah ini. Okey, ini adalah pengerusi Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum, iaitu EEC Turai Singgem, wakil daripada orang Ceylon. Okey, seterusnya kita tengok wakil orang Melayu, iaitu Datuk On Jaafar, yang merupakan Menteri Besar Johor ataupun Presiden UMNO. Okey, seterusnya Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, ataupun lebih dikenali dengan nama Datuk Panglima Bukit Gantang, iaitu Menteri Besar Perak. Dan seterusnya ialah Muhammad Saleh Hakim, Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor. Okey, manakala wakil orang Melayu yang seterusnya ialah Dr. Mustafa Osman, yang merupakan Ahli Jawatankuasa Kerja UMNO, Zainal Abidin Haji Abbas, iaitu Setiausaha Agung UMNO. Okey, seterusnya kita tengok wakil orang Cina. Wakil Cina terdiri daripada Tang Cheng Lock dari Melaka. Seterusnya C.C. Tan, Singapura. Li Tiang Keng, Pulau Pinang. Dan yang terakhir, Yong Shock Lin dari Selangor. Okey, seterusnya kita tengok ahli-ahli lain terdiri daripada Roland Bradel, wakil orang Eropah. L.R. Doraisamy Ayer, wakil kaum India, dan juga Dr. J.S. Guting, wakil orang Serani. Okey, ini secara keseluruhannya terdapat 5 orang wakil Melayu, 4 orang wakil Cina dan 3 orang wakil ahli lain. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum. Apakah peranan yang dimainkan oleh Jawatankuasa ini untuk mencapai kemerdekaan negara? Okey, yang pertamanya kita tengok iaitu menyelesaikan pelbagai isu berkaitan dengan politik. Yang keduanya tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Yang ketiganya menyelesaikan isu tentang kedudukan ekonomi orang Melayu. Seterusnya, kewarganegaraan bukan Melayu. Dan yang terakhir, tentang isu pendidikan. Okey, CLC berperanan menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Okey, yang pertama sekali kita tengok dari aspek politik. Okey, antara isu yang paling utama ialah tentang persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, apa masalah? Apa masalah kita untuk berkerajaan sendiri? Okey, masalah utamanya ialah kita tak ada pengalaman. Sebab kita tak tahu macam mana merdeka itu. Jadi di sini CLC telah memainkan peranannya dengan mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri ini melalui cara memberi pengalaman kepada rakyat melalui proses pilihan raya. Okey, dan pilihan raya ini telah dijalankan di negara kita secara berperingkat, iaitu dari peringkat bawah sehinggalah ke peringkat yang atas. Okey, peringkat bawah yang dimaksudkan ialah pada peringkat Majlis Perbandaran, pilihan raya Majlis Negeri dan juga pilihan raya pada peringkat Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, secara tidak langsung penduduk di tanah Melayu khususnya telah mendapat satu pengalaman bagaimanakah cara untuk kita merasai proses ke arah berkerajaan sendiri. Okey, pada peringkat rakyat, mereka haruslah mengundi dan memilih pemimpin yang akan menjadi pemimpin kepada mereka. Okey, manakala pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat akan membentuk kerajaan dan akan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Jadi daripada peringkat rakyat sehinggalah ke peringkat pemimpin, semuanya akan mendapat pengalaman dalam berkerajaan sendiri. Jadi di sini kita lihat CLC telah berjaya memainkan peranannya dalam mewujudkan satu kesepaduan
antara kaum yang terdapat di negara kita. Okey, seterusnya kita tengok isu yang kedua, iaitu isu berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, kita tahu isu kedudukan istimewa orang Melayu ini adalah sangat sensitif kerana orang Melayu merupakan penduduk asal di tanah Melayu dan mereka menuntut kedudukan istimewa orang Melayu ini diperakui oleh semua kaum yang terdapat di negara kita. Okey, apakah peranan yang dimainkan oleh CLC? Okey, CLC telah bersetuju dengan kedudukan istimewa orang Melayu. Kerana apa? Kerana dengan memperakui kedudukan istimewa orang Melayu menunjukkan kaum-kaum lain yang terdapat di negara kita ini, mereka juga menunjukkan taat setia kepada tanah Melayu. Dan mereka ini mengiktiraf tanah Melayu sebagai satu-satunya negara yang menjadi milik orang Melayu. Jadi mereka memperakui apa yang menjadi tuntutan oleh orang Melayu. Tetapi kita kena ingat, dalam mencapai perpaduan, kita tidak harusnya berpihak kepada satu pihak sahaja. Okey, kita tengok apa kesannya. Okey, kesannya kita dapati kedudukan istimewa orang Melayu memang diperakui. Tetapi kita ingat kepentingan sah kaum lain juga turut diiktiraf. Jadi di sini kita tengok kedua-dua pihak mendapat manfaat yang sama. Okey, seterusnya kita tengok isu yang ketiga. Okey, isu yang ketiga ini adalah berkaitan dengan kedudukan ekonomi orang Melayu. Okey, kita sudah tahu pengalaman sebelum ini yang mana orang Melayu diletakkan di kawasan-kawasan kampung dan menjalankan aktiviti berasaskan pertanian. Dan di kawasan-kawasan bandar kita dapati kaum imigran menguasai kawasan bandar. Dan kita tahu di kawasan bandar terdapat pelbagai kemudahan. Okey, orang yang tinggal di kawasan bandar sudah lama menikmati kesenangan seperti pelbagai kemudahan, termasuk kemudahan elektrik, kemudahan air, kemudahan kesihatan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang Melayu yang telah disisihkan dan diletakkan di kawasan-kawasan kampung dan menjadi petani? Okey, jadi isu ini sangat membelenggu, telah membelenggu orang Melayu. Jadi orang Melayu tahu selama ini mereka tidak mendapat peluang yang sama, terutamanya dalam sektor perniagaan dan juga perusahaan seperti yang dimiliki oleh kaum lain. Jadi, apakah peranan yang dimainkan oleh CLC? Okey, CLC seharusnya menyelesaikan masalah ini sebelum kita hendak bercerita tentang negara yang merdeka. Okey, tindakan yang diambil oleh CLC. Okey, dalam perbincangan CLC telah mencadangkan penubuhan agensi. Yang mana agensi ini adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Okey, di sini kita lihat lahirnya RIDA. RIDA yang telah lahir pada tahun 1950. Dan RIDA ini dituntut oleh Datuk Onn Jaafar untuk memberi bantuan ekonomi dan juga kemajuan kepada penduduk luar bandar yang terdiri daripada orang Melayu. Kerana orang Melayu bersetuju untuk melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum lain. Okey, jadi dekat sini kita nampak ada dua situasi yang mana orang kaum selain Melayu menerima RIDA dan orang Melayu menerima tentang syarat kewarganegaraan yang longgar kepada mereka. Okey, seterusnya kita tengok isu yang keempat, iaitu isu tentang kewarganegaraan bukan Melayu. Yang mana orang Melayu sangat tegas berkenaan dengan isu ini. Okey, orang Melayu tegas terhadap pemberian syarat kewarganegaraan terhadap orang bukan Melayu. Okey, hal ini kerana orang Melayu tidak mahu menjadi kaum minoriti di negara sendiri seperti mana yang berlaku semasa Malayan Union. Kita dapati semasa Malayan Union, kerakyatan secara jusoli akan diberikan kepada penduduk selain daripada orang Melayu. Okey, hal ini akan menyebabkan
berlaku proses kemasukan imigran yang ramai ke negara kita. Hal ini menyebabkan orang Melayu takut. Akhirnya kita akan menjadi kerdil di bumi kita sendiri disebabkan terlalu ramai imigran masuk dengan mudah di negara kita. Okey, apakah peranan yang dimainkan oleh CLC? Okey, antara peranan yang dimainkan oleh CLC ialah mereka akhirnya bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu diberikan. Okey, hal ini kerana apa? Kerana kewarganegaraan yang akan diberi kepada kaum bukan Melayu ini bukan percuma. Sebab kita mahukan mereka memupuk taat setia kepada tanah Melayu. Kita juga hendak mereka memupuk kerjasama dalam kalangan penduduk. Sekiranya kita tidak memberikan kewarganegaraan kepada mereka, bagaimana mereka harus menunjukkan taat setia? Sudah tentulah taat setia itu tidak akan berlaku sampai bila-bila. Sebab mereka tidak diperakui di negara kita. Okey, jadi kita tengok dengan kelonggaran ini apa kesan ke arah proses perpaduan kaum. Okey, apabila syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Okey, akhirnya syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Untuk apa? Untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu. Dan pada masa yang sama melahirkan semangat patriotik serta sikap bertanggungjawab dalam diri mereka terhadap negara kita. Okey, dan isu yang terakhir kita tengok iaitu isu berkaitan dengan pendidikan. Okey, apakah isunya? Isunya ialah sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, bahasa pengantar, buku teks dan juga sukatan pelajaran. Okey, kita tahu sebelum merdeka, kita terdapat sekolah-sekolah yang bercirikan seperti ini kita panggil sekolah vernacular. Okey, yang mana sekolah-sekolah ini adalah berkiblatkan kepada negara asal sesuatu kaum tersebut. Dan ini adalah tidak bagus untuk mencapai matlamat kita iaitu perpaduan kaum. Okey, seterusnya apakah peranan yang dimainkan oleh CLC untuk menyelesaikan masalah ini? Okey, antara cadangannya ialah mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan kepada tanah Melayu. Kita mesti belajar sama sahaja. Okey, supaya sifat kesetiaan jati diri itu lahir dalam diri para pelajar kita dan seterusnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang berjiwa, yang mempunyai jati diri dan berjiwa negara. Okey, kita tengok dari segi kesannya, apakah kesan ke arah perpaduan kaum? Kita dapati hasil daripada peranan CLC tadi, tertubuhnya penubuhan jawatan kuasa pendidikan, yang mana jawatan kuasa pendidikan ini diwujudkan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Okey, daripada kesemua isu yang telah cikgu terangkan sebentar tadi, ada 5 isu besar. Sebenarnya isu ini jikalau tidak diselesaikan, kita tidak akan mencapai kemerdekaan, kerana isu inilah yang menjadi asas kepada perpaduan kaum. Okey, kita tengok dalam menyelesaikan beberapa isu penting ini, kita dapati berlaku pelbagai proses, orang kata pelbagai proses apa? Tolak ansur. Okey, tolak ansur. Kita tengok di situ proses tolak ansur itu sangat penting. Okey, antaranya yang kita dapat lihat sebentar tadi, bagaimana orang Melayu akhirnya terpaksa berkorban tentang kewarganegaraan. Okey, manakala orang bukan Melayu juga, mereka berkorban dengan membenarkan rida untuk memberi kemudahan dari segi pendidikan ekonomi kepada orang Melayu. Mereka juga memperakui hak istimewa orang Melayu. Kenapa? Kerana dalam melakukan satu proses perjuangan itu, pengorbanan mestilah dilakukan.
Sebenarnya dalam menyelesaikan isu ini, tiada siapa yang menang dan tiada siapa yang kalah melalui satu sahaja. Semuanya berada dalam situasi menang-menang. Dan akhirnya, apa yang disyaratkan oleh pihak British, kita dapat tunaikan. Yang mana pada peringkat awal tadi, British mensyaratkan sekiranya kita ingin mencapai kemerdekaan, apa yang perlu kita lakukan? Mereka, pihak British hendak melihat perpaduan. Dan dengan adanya CLC ini yang menjalankan peranan dengan baik sekali, kita dapati perpaduan telah dapat diterima oleh semua kaum yang terdapat di negara kita dengan satu cara yang paling penting, iaitu kewujudan perasaan ataupun rasa ingin bersatu padu dalam satu negara melalui proses tolak ansur. Okey, daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin jelaskan satu perkara. Tembok besar yang menjadi penghalang kepada kemerdekaan negara kita itu sebenarnya ialah perpaduan. Dan perpaduan ini adalah satu perkara yang sukar untuk dicapai kerana negara kita, seperti mana yang murid-murid tahu, terdiri daripada pelbagai kaum, terutamanya kaum Melayu, Cina dan juga India serta kaum-kaum lain. Okey, begitu juga dalam kehidupan kita seharian, persoalan tentang perpaduan kaum ini hendaklah kita jaga walaupun 1000 tahun akan datang, kerana perpaduan inilah yang akan menjamin kepada kekalnya kemerdekaan di negara kita. Okey, jadi untuk itu cikgu harap para pelajar, para murid semua dapat memahami topik yang disampaikan oleh cikgu pada hari ini. Okey, ini adalah rangkuman tentang isu tadi, kerana isu yang telah diselesaikan oleh CLC ini, cikgu kata isu yang sangat penting. Kerana sekiranya isu ini tidak diselesaikan, bukan sahaja merdeka itu tidak akan dicapai, tapi kemungkinan besar negara kita akan berada dalam situasi yang tidak aman dan berada dalam situasi keadaan politik yang kacau bilau. Okey, seterusnya sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita semak dulu pengetahuan para murid hari ini, adakah sudah memahami dan dapat sesuatu yang penting dari proses pembelajaran kita. Okey, kita tengok uji minda yang kedua. Okey, apakah kemerdekaan akan diberikan oleh British sekiranya wujud kerjasama antara kaum? Okey, betul ataupun tidak? Okey, di peringkat awal kita dah belajar, British sememangnya mensyaratkan semangat kerjasama sebelum mereka memberikan kemerdekaan kepada penduduk tanah Melayu. Okey, yang kedua. Okey, kita tengok. Rida 1950 dituntut oleh Dato' Onn Jaafar untuk memberikan bantuan ekonomi dan kemajuan kepada penduduk bandar. Okey, ya atau tidak? Okey. Adakah Rida ditubuhkan untuk penduduk bandar? Okey, jawapannya sudah tentulah tidak. Jadi, kita pilih tidak. Okey, yang ketiga, kita tengok soalan yang ketiga. EEC Turaisingam, wakil orang Ceylon, merupakan pengerusi CLC. Okey, jawapannya tepat. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya. Antara isu CLC ialah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Betul atau tidak? Okey, jawapannya betul. Dan yang terakhir, dah habis. Okey, sekian dulu pada hari ini. Cikgu ucapkan para pelajar telah dapat manfaat daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Cikgu ucapkan selamat maju jaya dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.